Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Haji Nazir masjid kita, Masjid Al-Ma'mur. Tuan Haji panjang pula baca biodata, saya tak bagi tapi Tuan Haji pandai cari ni. Masya-Allah. Inilah ya, dunia tanpa sempadan hari ni, maklumat tentang diri kita ni ada mana-mana. Dan seterusnya seluruh jawatan kuasa masjid, ashaban fadilah, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jamaah, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Tahniahlah Tuan Haji, malam ni ramai sungguh ni. Ramai, memang saya tahu Masjid Al-Ma'mur ni setiap masa ramai. Dan yang paling pentingnya malam ni ada makan lagi kan? Ada makan. Apa nama tadi disebut lembu akikah kan? Alhamdulillah. Nanti Haji topak kambing, alhamdulillah ada tu, insya-Allah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sementara kita nak tunggu masuk Isyak, tadi kita dah selesai solat maghrib berjamaah. Kita duduk seketika kurang lebih sejam, sama-sama kita nak merenung, kita nak muhasabah, kita nak menginsafi satu perkara penting yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita tentang hijrah secara terperinci, tuan-tuan, puan-puan, ceramah kita malam ni habis pukul 1 pagi malam ni. Nak tanya kalau kita berhenti pukul 1 pagi ni boleh ke Tuan Haji? Betul ke Tuan Haji? Boleh ke ni? Jawab kuat sangat boleh ni. Puan Hajah di belakang tu, boleh ke kita nak berhenti pukul 1 pagi ni? Ceramah ni. Boleh ke? Oi, Tuan Haji tolong jawab. Tuan Haji, Puan Hajah tunggulah, saya nak balik. Jadi jangan bimbang, kurang lebih paling lama sejam kita berhenti. Tapi kalau saya tengok selepas setengah jam, Tuan Haji, Puan Hajah pakat-pakat dah tengok jam je, kan? Seorang bangkit pergi bilik air. Jangan bimbang, itu tanda bagi penceramah berhenti cepat Ustaz, berhenti cepat. Kita faham tak? Jangan bimbang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tanggungjawab untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi. Tugasnya ialah walaqad ba'athna fi kulli ummatin an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah Ta'ala berfirman, telah kami bangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul. Tugasnya apa? Membawa risalah tauhid, mengajak manusia, tarik manusia supaya menyembah Allah dan menghindarkan ataupun menyelamatkan diri daripada melakukan perkara-perkara taghut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di Mekah bila Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ketika Rasulullah beruzlah, beribadah kepada Allah, tiba-tiba turunlah perantaraan Allah, iaitulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, menyampaikan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat 5. Tuan-tuan, Rasulullah sangat takut
Rasulullah sangat bimbang, sangat gemetar, takut. Sebab apa? Takut melihat dan menerima satu arahan daripada Allah. Sehinggalah Nabi balik ke rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diselimutkan oleh isterinya, iaitulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutkanlah aku, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Puan-puan, Khadijah isteri Rasulullah ni dia sayang sungguh kepada Rasulullah. Bila dia tahu Nabi SAW, suaminya yang tercinta itu, berada dalam keadaan gemetar, minta diselimutkan, Khadijah selimutkan Rasulullah SAW. Dan Khadijah kata, Muhammad, wahai Muhammad, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang. Allah Ta'ala pasti tidak akan buat perkara yang menyebabkan kamu rosak. Allah Ta'ala pasti tidak akan menzalimi kamu. Sebab kamu ini orang yang suka menghubungkan silaturahim. Kamu suka bantu orang. Pasti Allah Ta'ala akan bantu kamu, Muhammad. Jangan bimbang. Tengok, isteri ni, dia bagi semangat kepada suami dia. Tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan, kan, apa orang rumah tak kata kat kita? Itulah bang, duk pi naik atas bukit tu buat apa? Tuan-tuan rahmati Allah, itu yang kita nak belajar daripada Khadijah. Baik tuan-tuan, bila Nabi SAW menerima wahyu, dipilih menjadi Rasul dan menjadi Nabi, antara benda yang Nabi buat di awal-awal dakwah Rasulullah, iaitulah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Secara sulit, dakwah pusat dia, pertemuan dia, usrah dan juga ta'lim dibuat di rumah sahabat yang namanya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. 3 tahun. Karena itu tuan-tuan, betapa bijaknya dakwah Rasulullah. Kita tak berapa kenal sangat dengan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, seorang sahabat ini. Sebab apa? Sebab ini merupakan taktikal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah 3 tahun pertama ni, secara sembunyi-sembunyi, orang lain tak tahu lagi. Tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun tu, dalam catatan sejarah, riwayat menyatakan yang masuk Islam, yang beriman kepada Allah, ada lebih kurang 38 ataupun 40 orang, banyak tu je. Tuan-tuan, nak ceritanya sahabat-sahabat Nabi ni, mereka begitu iman kepada Nabi begitu tinggi, semangat begitu tinggi. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan haji, puan hajah, waktu 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi tu, apa dia buat? Dia minta izin kepada Rasulullah untuk pergi ke Masjidil Haram untuk buat ceramah macam malam ni. Buat ceramah ataupun bercakap secara terbuka tentang Islam. Jadi Nabi kata mula-mula tak payahlah kot Abu Bakar, tak payahlah kot, kita sikit baru ni. Dalam satu Mekah ni baru 38 orang kita ni. Tak payah kot. Sahabat-sahabat kata begitu. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana semangat Abu Bakar As-Siddiq, dia nak berdakwah, nak cerita tentang agama ni, dia pergi juga di Masjidil Haram. Bila sampai di Masjidil Haram, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia pun cerita tentang Islam. Tuan-tuan, orang Mekah bila dengar satu ajaran yang berlainan dengan ajaran nenek moyang mereka, apa yang berlaku penduduk Mekah pada waktu itu yang ada di Masjidil Haram, mereka datang, mereka tumbuk muka Abu Bakar As-Siddiq, tumbuk muka, dalam riwayat kata sampai pecah-pecah, berdarah muka Abu Bakar As-Siddiq. Mujurlah pada waktu itu kaum kerabat kabilah Abu Bakar As-Siddiq tolong Abu Bakar pada waktu itu, walaupun mereka masih belum Islam pada waktu itu. Oleh kerana Abu Bakar ni geng kita,
kita mesti selamatkan dia. Dalam riwayat kita sampai jatuh pingsan, Abu Bakar As-Siddiq kena tumbuk sampai pecah muka. Tuan-tuan haji, puan haji, bila pingsan tu, bila sedar daripada pingsan, bangkit daripada pingsan, tuan-tuan tahu tak apa perkataan pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar As-Siddiq? Muka berdarah-darah ni, sakit ni. Bila dia bangun daripada pingsan, perkataan yang pertama yang keluar daripada mulut Abu Bakar, dia kata, Muhammad duk tang mana? Muhammad macam mana sekarang ni? Sihat ke dia? Ke dia kena tumbuk juga? Muhammad macam mana sekarang ni? Tolong bawa aku jumpa Muhammad. Tengok tuan-tuan, dalam keadaan sakit-sakit macam tu pun, dalam hati, dalam fikir Abu Bakar As-Siddiq masih teringat, masih nak tahu tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam riwayat kata, waktu itu mak Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Abu Bakar, bawa air dan bawa makanan. Dah tahu anak sakit ni, dia nak bagi makan lah. Tuan-tuan, Abu Bakar kata, minta maaf mak, saya takkan makan selagi mana saya tak jumpa Muhammad, saya tak tengok Muhammad, selagi itu saya takkan makan mak, minta maaf mak. Tuan-tuan, ini cinta sungguh Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia, tuan-tuan. Ayah dia, Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, di hujung riwayat hidup dia, hujung-hujung dah, tuan-tuan, Abu Quhafah mai jumpa Rasulullah dan nak masuk Islam, nak memeluk syahadah, nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat tahu ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq nak memeluk Islam, tuan-tuan. Abu Bakar pun seronok sangatlah. Sebab apa? Ayah dia yang dia sayang ni akhirnya nak masuk Islam. Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan haji, puan hajah, saat Abu Quhafah bersila duduk depan Rasulullah, nak berbai'ah, nak mengangkat syahadah, nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar dia kata apa? Ya Rasulullah, saya seronok ayah saya sekarang ini nak mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya seronok ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, saya lebih seronok kalaulah sekarang ini yang duduk depan kamu ini ya Rasulullah ialah bapa saudara kamu, iaitulah Abu Talib. Kalau Abu Talib duduk tempat ayah aku sekarang, itulah yang lebih aku seronok dan lebih membahagiakan aku ya Rasulullah. Apa maknanya, tuan-tuan? Maknanya Abu Bakar As-Siddiq, dia lebih seronok kalau Rasulullah yang seronok. Dia lebih gembira, bahagia kalau Rasulullah yang bahagia. Sebab dia tahu dalam riwayat hidup Rasulullah ada satu benda yang Nabi sedih sangat. Apa dia? Pakcik Nabi Abu Talib ni lah yang duk jadi defender kepada Rasulullah, yang duk jadi perisai, duk tolong Rasulullah sejak Rasulullah kecil. Tuan-tuan, diancam, diugut macam-macam oleh penduduk Madinah, penduduk Makkah. Abu Talib lah yang menjadi perisai, pelindung pada Muhammad. Tiba-tiba, tuan-tuan, sampailah di penghujung hayat, Abu Talib tak mengucap syahadah, tak sebut, tak keluar daripada mulut dan hati dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak keluar perkataan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sangat, tuan-tuan, sehingga turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka. Allah Ta'ala sahaja yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala suka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, lepas 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, orang tak tahu ni, turunlah ayat Allah
kepada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Ta'ala turunkan ayat perintah kepada Rasulullah supaya dakwah Islam kepada kaum kerabat yang terdekat dulu. Tuan-tuan, ada dalam riwayat kata Nabi buat strategi sikit. Nabi ajak pakcik-pakcik Nabi ni mai makan rumah. Mai di rumah, mai makan. Jamu lah. Tuan-tuan, Nabi panggil lah segala Abu Lahab, Abu Jahal, apa semua ni. Adik-beradik ni mai lah. Sepupu-sepupu ni, pak menakan ni mai. Makan sungguh tuan-tuan. Abu Lahab, Abu Jahal ni makan sungguh. Menambah-nambah sedap. Belum sempat Nabi nak cerita lagi tuan-tuan, dia patut bangkit belah dah. Ni punya perangai ni. Kan? Kenyang-kenyang belah balik gitu je. Nabi tak dan nak sebut lagi. Dah kenyang tu balik gitu je. Okey, tak apa. Tuan-tuan rahmati Allah. Akhirnya Nabi menceritakan, Nabi bawa risalah Islam ini kepada yang kaum terdekat. Seperti yang dijangka tuan-tuan dan rahmati Allah. Akhirnya Nabi kumpulkan seluruh penduduk Makkah, Quraisy itu Nabi panggil supaya berhimpun di hadapan Bukit Safa. Nabi naik di Bukit Safa. Nabi kata kepada kaum Quraisy di bawah ni, Nabi kata, kalau aku katakan di balik bukit ini, sekarang ni ada musuh yang nak mai serang kita, percaya ke tidak? Tuan-tuan, ni orang Quraisy di bawah ni semua kata, kami percaya kepada kamu Muhammad. Sebab memang Rasulullah sejak kecil lagi orang tahu Nabi ni Nabi yang amanah, Nabi yang integriti, Nabi yang tak pernah bohong orang. Sehingga kan orang Quraisy yang panggil Nabi, yang bagi gelaran Al-Amin. Bukan bubuh jawatan saja-saja ni, bukan syok sendiri dah, tapi orang Quraisy yang panggil Nabi Al-Amin. Yang benar, yang benar. Tuan-tuan rahmati Allah, soalan yang kedua, Nabi bagi tahu kepada Quraisy di bawah itu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberitahu berita ataupun nak membawa risalah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, dengar je perkataan itu tuan-tuan. Abu Lahab, Abu Jahal ni bangkit. Dia kata apa? Hei Muhammad, adakah kerana tujuan ini saja hang panggil kami semua ni? Nak dengar syarahan hang ni? Sebab ni kah? Tuan-tuan, bermula pada hari itu, penentangan demi penentangan, ancaman demi ancaman, dibuat oleh musyrikin Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat yang minoriti pada waktu itu. Kerana apa? Mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemecah belah umat. Dia kata ni sebab Muhammad lah kami adik-beradik jadi bergaduh. Mak bapak jadi bergaduh, suami isteri bercerai-berai. Kerana hanglah Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada tahun kelima kenabian, oleh kerana serangan ancaman memuncak ni tuan-tuan, apa yang berlaku terlebih dahulu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ni kali pada tahun kelima kenabian ni tuan-tuan, kurang lebih yang pi hijrah 11 ataupun 12 orang muslimin dan 4 orang wanita muslimat, termasuklah anak anda Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Tuan-tuan, setelah 3 bulan berada di Habasyah, mereka dapat khabar angin penduduk Mekah mahu peluk Islam. Jadi mereka pun balik pula. Rupa-rupanya meleset pada tahun ke-6 kenabian tuan-tuan, penentangan semakin dahsyat. Mereka boikot Bani Hashim dan Bani Muttalib sebab kedua-dua kabilah inilah yang duk jadi penyokong kuat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 kenabian tuan-tuan, berlaku pula
hijrah yang kedua, iaitulah hijrah ke Habasyah. 83 orang lelaki dan juga 11 orang muslimat. Tuan-tuan rahmati Allah, di Habasyah ni dia ada seorang raja yang baik, namanya Raja Najasyi. Tuan-tuan, bila 83 orang termasuk berbelas-belas muslimat tadi ni hijrah ke Habasyah, minta perlindungan, Raja Najasyi bagi perlindungan kepada umat Islam. Tuan-tuan, apabila orang Mekah tahu ada orang Islam yang pergi berlindung di Habasyah, Raja Najasyi ni pula bagi perlindungan. Tuan-tuan, mereka telah menghantar 2 orang utusan. Yang pertama, Amru bin Al-As. Waktu itu Amru bin Al-As tak Islam lagi. Yang kedua, Abdullah bin Abi Rabi'ah. 2 orang ni pergi jumpa Raja Najasyi. 2 orang ni bawa berbagai-bagai hadiah rasuah. Bawa macam-macam lah. Kan? Bagi kat raja ni, dan dia kata apa? Tuan, untuk pengetahuan tuan, 83 orang lelaki, 11 orang muslimat yang tuan bagi perlindungan ni, mereka semua ni budak-budak bodoh. Ni 2 orang ni kata ni, 2 orang makhluk ni kata ni. Mereka ini semua budak-budak bodoh. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka bawa agama baru. Mereka bawa agama Muhammad. Tuan-tuan, bila dengar 2 orang utusan disebut begitu, Raja Najasyi ni seorang raja yang bijak. Tuan-tuan, dia kata, relax dulu. Aku nak siasat dulu betul ke yang hampa sebut ni. Aku nak dengar dulu delegasi yang mai, yang aku bagi perlindungan tu apa cerita sebenar. Raja Najasyi tak cepat percaya kepada Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah pada waktu ini yang masih belum Islam. Raja Najasyi pun panggil ketua muslimin pada waktu itu, iaitulah Sayyiduna Ja'far bin Abu Talib. Ja'far pun main. Ja'far kata, wahai raja, wahai tuan, dahulu waktu kami jahiliyah, orang jahiliyah sembah berhala, makan bangkai, putuskan silaturrahim, tanam anak perempuan hidup-hidup, memandang wanita ni orang yang tak ada kedudukan langsung, sebagai hamba sahaja. Tetapi selepas Muhammad datang, selepas Rasulullah SAW sampai, Nabi mengajar kami supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, memuliakan jiran tetangga. Tiba-tiba kami ni dimusuhi oleh musyrikin Mekah. Mereka yang mengugut kami, mereka yang memulaukan kami. Tuan-tuan rahmati Allah, bila dengar begitu, Raja Najasyi kata, tolong bacakan kepada aku ayat-ayat keterangan yang dibacakan oleh Muhammad. Tuan-tuan, selepas itu Ja'far bin Abi Talib baca ayat yang pertama dalam surah Maryam sehingga beberapa ayat, Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dah sampai itu tuan-tuan. Dengar je ayat surah Maryam ni tuan-tuan, Raja Najasyi menangis sungguh-sungguh dia, terpukul dia, terpukau dia dengan Al-Quranul Karim. Akhirnya tuan-tuan, Raja Najasyi dia masuk Islam, cumanya dia tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berjumpa balik dengan 2 orang utusan musyrikin Mekah tadi ni, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia kata, hampa 2 orang baliklah. Kamu berdua baliklah, saya akan beri perlindungan kepada umat Islam yang datang ke tempat kami ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhirnya tuan-tuan, Parlimen Mekah bersidang. Parlimen Mekah, sidang Darun Nadwah bersidang.
Pada waktu itu tuan-tuan, 7 orang ketua-ketua kabilah, antaranya Abu Jahal bin Hisham yang mewakili kabilah Bani Makhzum, Umayyah bin Khalaf, Nabih dan Munabbih Al-Hajjaj. Ada 7 orang semua. Mereka bersidang di Parlimen Mekah, namanya Darun Nadwa. Usul dia satu je. Nak bincang satu je. Apa? Kita nak buat lagu mana pada Muhammad. Tuan-tuan, dalam riwayat mencatatkan, apabila 7 orang ni nak masuk sidang parlimen, buka-buka pintu tu, tiba-tiba tengok ada orang tua duk diri tercegat tepi pintu tu. Tuan-tuan, orang tua tu kata, saya dari Najd. Rupa-rupanya orang tua ni ialah iblis. Iblis yang merupa jadi orang tua. Dia minta izin. Dia kata, boleh tak aku nak masuk sama dalam parlimen hampa ni? Jadi 7 orang ni bagi. Baik, duduk tengah-tengah bincang tu tuan-tuan, mailah cadangan yang pertama. Abul Aswad dia kata, kita usir Muhammad, kita buang negeri. Kita buang daerah Muhammad ni, piduk tak mana pergi lah. Tuan-tuan, tiba-tiba lelaki tua ni, iblis ni, dia iblis. Dia merupa jadi orang tua, dia bangkit, dia kata, cadangan kamu ni tak berapa cerdik, dia kata. Dia kata, Muhammad ni orangnya santun. Sekali dia bercakap, sekali dia senyum je, orang akan tertarik kepada dia. Jadi kalau hang buang daerah, buang negeri dia, tak selesai masalah. Dia bawa dakwah tempat tu pula. Maknanya cadangan tu cadangan yang tak bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abul Bakhtari, pemimpin yang seterusnya, dia pula cadang. Dia kata apa, kalau macam tu, kita bawa Muhammad bubuh dalam kotak besi, bubuh dalam penjara besi, tutup pintu tu, kunci. Nak jadi apa? Jadilah. Lepas beberapa lama tak makan, tak minum, matilah Muhammad, mati kebuluran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang tua tadi dia kata, hak ni juga bukan cadangan yang baik. Kalaulah penduduk Mekah tahu Muhammad hilang, mereka akan cari punya. Sampai ke lubang cacing dia akan cari. Mereka tolak juga pandangan nombor 2 ni tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, Abu Jahal bangun. Ni, Abu Jahal bangun. Dia kata apa? Aku nak bagi cadangan, yang mana cadangan ini hampa semua tak terlintas. Dia punya bangga tu kan. Dia kata apa? Kita mesti bunuh Muhammad. Dia bagi ayat lagi tu ya. Kita mesti bunuh Muhammad, kita kumpulkan anak-anak muda setiap kabilah ni, kita kumpul, kepung rumah Muhammad, semua pakat bunuh Muhammad. Tuan-tuan, bila dengar cadangan itu, orang tua tadi, iblis ni tadi ni bangkit, dia kata, mu cerdik, dia kata. Mu cerdik, dia kata. Hang cerdik. Hak ni lah cadangan yang paling tepat. Akhirnya ringkas cerita, Darun Nadwah, Parlimen Mekah sebulat suara setuju dengan usul itu. Baik, tuan-tuan, seperti yang dijanjikan, pada malam itu dikumpulkan 11 orang anak muda. Setiap kabilah ni ada wakil. Tuan-tuan, mereka berkumpul kepung rumah Rasulullah. Pada malam itu tuan-tuan, Allah Ta'ala telah memberikan jawapan kepada Rasulullah. Allah mengizinkan untuk Nabi hijrah. Malam tu Nabi minta Ali bin Abi Talib untuk ganti tempat tidur Rasulullah. Nabi kata kepada Ali, kamu tidurlah di tempat aku ini, berselimutlah dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau. Kamu jangan bimbang, mereka takkan apa-apakan kamu. Tuan-tuan, Nabi keluar rumah daripada malam itu pada malam 27 Safar. Tuan-tuan, bila Nabi keluar rumah Nabi SAW ambil tanah sikit, Nabi baling atas kepala mereka tu, sebelah orang tadi ni, sambil
Nabi baca ayat dalam surah Yasin ayat nombor 9. Rasanya Tuan-Tuan Haji Puan Hajah selalu baca ayat ni bila nak lepas Roblox JPJ ni. Kan? Roblox JPJ, Roblox boleh baca ayat ni. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak payah duk baca lah ayat ni tuan-tuan. Ayat ni bukan cerita tantu. Tuan-tuan, dengan barakat ayat ini Nabi baca, sebelah orang tadi ni tak keluar, tak nampak yang Nabi keluar. Allah Ta'ala kaburkan mata mereka. Mereka duk ingat Nabi lagi, duk tidur tu. Rupa-rupanya bila mereka tengok yang tidur itu bukan Muhammad tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Pada waktu itu, tuan-tuan, apa yang berlaku pada malam 27 Safar, Nabi keluar bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan rumah pada waktu malam. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, Nabi nak pi ke Madinah, Nabi tak pi kok jalan biasa. Sebaliknya, untuk menempuh sekitar 400 km tu, tuan-tuan, Nabi buat strategi sikit. Nabi pi patah balik kok belakang sikit. Nabi pi ke Gua Thur, Bukit Thur terlebih dahulu selama 3 malam. Tak pi kok atas, tapi patah balik. Strategi ni Nabi buat supaya orang tak tahu, tak dapat nak jejak Nabi pi taman. Tuan-tuan, dalam riwayat kata, bagi kita yang pernah sampai ke Tanah Suci, tuan-tuan, Bukit Thur kita ingat lagi kan? Yang pernah sampai, tuan-tuan naik atas ke duduk dalam bas je? Dua pagar kan, duduk dalam bas. Saya pun sama je lah. Nak naik tu aduh kan, tak naik kan. Tuan-tuan, Nabi kita naik ke atas tu, dalam riwayat kata, kaki Nabi SAW sampai melecet. Melecet tu sebab apa? Nak naik ke puncak tu, Nabi tak jalan macam biasa, macam kita macam tu, dah. Tapi Nabi guna hujung kaki Nabi tu. Jengkek tak? Kau apa ni? Jengkek kan? Jalan kaki, hujung kaki tu, belakang terangkat. Maknanya, Nabi jalan macam tu. Sampai melecet, pecah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam nak naik ke puncak Gua Thur ataupun Bukit Thur, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila sampai di Gua Thur itu, Abu Bakar As-Siddiq dia kata, "Ya Rasulullah, jangan masuk lagi ya Rasulullah, biar aku masuk dulu cek, kok lah ada benda-benda yang tak elok." Masuk tengok, tuan-tuan, ada satu lubang. Abu Bakar As-Siddiq koyak kain, tutup lubang tu dengan kain tadi. Tengok lagi, tuan-tuan, ada 2 lagi lubang pula. Apa yang Abu Bakar buat? Dia tutup 2 lubang tu dengan 2 kaki dia. Tuan-tuan, lepas itulah dia jemput Rasulullah masuk. Rasulullah pun masuk. Rasulullah meletakkan kepala Rasulullah yang mulia itu atas riba Abu Bakar dan Nabi tertidur. Tengah-tengah Nabi tidur dan tengah-tengah Abu Bakar berehat, tuan-tuan, tiba-tiba kena sengat dengan haiwan pula, tuan-tuan. Mula-mula tu tahan lagi. Mula-mula tahan lagi, tuan-tuan. Dah lama ni tak boleh nak tahan, tuan-tuan. Kan kita kalau nyamuk sikit pun tak boleh nak tahan dah. Ni kena sengat dengan haiwan, tuan-tuan, dengan binatang ni. Bila sakit sangat tu, dalam riwayat kata sampai menangis Abu Bakar As-Siddiq, sampai air mata Abu Bakar jatuh atas muka Rasulullah. Rasulullah tersedar. Bila Rasulullah sedar, Nabi tanya, "Abu Bakar, pasal apa ni?" Barulah Abu Bakar cerita, "Ya Rasulullah,
Aku kena sengat ni binatang apa tak tahu ni ya Rasulullah. Sakit sungguh ni. Tuan-tuan, dengan kemuliaan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ludah ke kaki tempat yang sakit tu, hilang sakit tersebut tuan-tuan. Nabi dan Abu Bakar berada di Gua Thur 3 malam. Malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad. Baik tuan-tuan, yang kita nak ambil pelajaran pada malam ini, yang menjaga Rasulullah, yang memastikan hijrah itu berjaya tuan-tuan, ialah keluarga Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan. Satu, Abu Bakar As-Siddiq yang jadi teman kepada Rasulullah. Dia tak tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teman Rasulullah. Yang kedua, anak-anak Abu Bakar pun tolong perjuangan ini. Yang pertama, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah, anak lelaki Abu Bakar ni tuan-tuan, dia buat apa? Tugas dia, malam dia tidur berhampiran dengan Gua Thur. Esok pada waktu sahur, dini hari, dia keluar patah balik ke Mekah. Pagi esok lepas subuh tu dia duduk di Mekah. Semacam malam tadi dia duduk di Mekah dan tugas dia jadi spy. Spy cari maklumat apa kata-kata orang Mekah bila dapat tahu Nabi dan Abu Bakar sudah tidak ada di Mekah. Nak tahu apa maklumat. Satu. Yang kedua, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Dia dahlah perempuan, wanita. Tugas dia tuan-tuan, apa dia? Sediakan juadah makanan, bawa naik ke Bukit Thur atas tu untuk bekalan makanan ayah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat kata Asma binti Abu Bakar pada waktu itu dia sedang mengandung. Tengok betapa kuatnya semangat Asma binti Abu Bakar menolong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa contoh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, yang kita nak belajar sama-sama tuan-tuan dalam peristiwa hijrah ni tentunya lah kita nak perbaiki keluarga kita. Keluarga kita ni tuan-tuan yang kita nak jaga sungguh-sungguh, semuanya biar jadi saleh dan salihah. Tuan-tuan, kata kunci untuk jadikan keluarga kita saleh, salihah, nombor 1, jaga sembahyang. Jaga sembahyang kita sebagai ayah, pastikan isteri, pastikan anak-anak kita semuanya sembahyang. Sembahyang menjadi kekuatan kepada kita semua tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dulu orang tua-tua tuan-tuan, dia nak pilih menantu ni, dia pilih hak pandai baca Quran, dia pilih hak sembahyang. Ada seorang tu imam ni tuan-tuan, cerita dah sikit. Dia ada anak darah lah. 3 orang minat kat anak dia tuan-tuan, 3 orang. Jadi dia kata ada 3 orang minat ni, dia kata bolehlah mai rumah saya dulu, saya nak interview seorang-seorang. Bakal pak mertua ni pandai tuan-tuan, dia pilih kata apa? Dia kata mai sembahyang subuh rumah pak cik, lepas tu ada interview sikit. Gitulah. Waktu subuh tuan-tuan. Tu dia 3 orang ni malam tu tidur pukul 9 malam. Lepas isyak tidur terus. Kunci jam. Tuan-tuan, hari yang dijanjikan mai sembahyang subuh rumah ustaz ni. Lepas sembahyang subuh, sesi temu duga. Calon yang pertama, dia tanya, awang ni nama apa? Dia kata, Pak Cik, nama saya Muhammad Anas. Oh, Muhammad Anas. Baca Suratun Nas. Dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Makanan dia ya, Suratun Nas. Pak Cik ditanya pula, calon nombor 2, adik nama apa? Nama saya Kausar. Dia kata, oh Kausar, baca inna a'tayna kal kautsar. Dia pun bacalah inna a'tayna kal kautsar. Lega dia tuan-tuan. Calon nombor 3, budak nombor 3 dia tuan-tuan, dia peluh dah sebab nama dia Yasin.
Nama dia Yasin. Dia kata, sudah dah. Dia kata, aku kena Yasin dah. Dia kata, baik, mai giliran dia tuan-tuan. Pakcik dia tanya, nama adik apa? Dia kata, pakcik settle terang, pakcik no. Dalam IC nama saya Yasin. Tapi mak panggil saya di rumah kuliah. Dia kata, kuliah. Nak bagi soalan mudah tu. Baik, nak ceritanya apa? Nak cerita, tuan-tuan, semayang kena jaga. Tuan-tuan, anak-anak yang jaga semayang, keterikatan dia dengan Allah, tauhid itulah yang jaga dia. Walaupun dia di belakang kita, oleh kerana salat itulah yang membentuk diri dia jadi seorang hamba, insya-Allah dia boleh jaga diri. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ini cabaran kita besar, tuan-tuan. Apa dia? Ni, handphone ni tuan-tuan. Handsetan. Ni, handphone. Handset ni. Tuan-tuan, kalau zaman saya dulu, zaman kita dulu tuan-tuan, kalau nak tengok cerita bukan-bukan tuan-tuan, cerita tak senonoh ni payah. Kena teringat tuan-tuan, zaman tape besar gedabak tu. Kan? Payah kena pergi sewa dulu. Di kampung Gicing ni tak ada kot dulu tuan kira. Kedai-kedai tape mana nak ada. Kan? Di bandar-bandar je ada dulu. Kalau boleh pergi sewa tape tu pun di rumah, kena ada video player tu. Dan kalau video player zaman dulu tuan-tuan, mana duduk dalam bilik? Semuanya duduk di ruang tamu. Payah nak akses. Hari ni tuan-tuan, handphone ni duduk dalam rumah kita di kampung Gicing tuan-tuan. Anak kita tak keluar bilik seminggu tuan-tuan. Kita kata, ya Allah, anakku ni warakdun wabarakun, sungguh warak apa? Belum tentu. Minta maaf tuan-tuan, belum tentu. Kena cek dulu, anak duduk dalam bilik tu duduk buat apa? Handphone di tangan, mungkin jasad di kampung Gicing. Tapi realitinya, dia sedang melancong di Las Vegas. Dia sedang akses benda-benda yang bukan-bukan. Inilah yang akan melikupkan anak-anak kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kebetulan, kami NGO ada buat program di penjara Sungai Buloh, contoh. Penjara Kajang, contoh. Penjara lah. Tuan-tuan, bila kita masuk dalam penjara tu, tuan-tuan, ya Allah, tengok pagar ni tuan-tuan, kata nak lari lagu mana ni. Man tak boleh lari dah tuan-tuan. Tak boleh lari dah. Duduk dalam tu tuan-tuan, ya Allah, kita tahu cerita macam-macam. Maknanya, yang menyebabkan para penghuni itu masuk di dalam, banyak cerita dan banyak asbab dia tuan-tuan. Asbab dia macam-macam. Jadi maknanya kita ni pun, jangan kata kita takkan masuk ke dalam. Boleh jadi kita pun akan masuk ke dalam itu. Disebabkan mungkin silap-silap yang sikit-sikit tuan-tuan. Mungkin kita tak masuk dalam ni sebab tak kenal lagi je. Hak masuk dalam tu mungkin kesalahan baru kali pertama buat. Nasib tak baik waktu tu sangkut. Kita ni 30-40 kali dah buat, tapi mujur kau tim tu cekap sikit. Kan? Tak kena lagi. Maknanya, tuan-tuan, kita kena pakat-pakat doa, kita dan zuriat keturunan kita semua ni, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga. Dan jadi salah satunya, ialah sembahyang. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana hijrah, ada 3 benda utama yang Nabi buat. Nombor 1, Nabi mendirikan Masjid Quba. Bila Nabi sampai di Quba, sekitar 8 Rabiul Awal, nombor 1 yang Nabi buat, iaitulah Masjid Quba. Apa yang kita nak faham dalam hijrah ni tuan-tuan? Iaitulah kita ni kena rapat dengan masjid. Nabi SAW sebut, apabila kamu lihat seseorang itu, dia ni jadi ahli masjid, dia sering berulang alik ke masjid, Nabi kata, kamu persaksikanlah iman orang itu. Maknanya, orang yang ada iman, salah satunya ialah dia ni jadi ahli masjid.
Alhamdulillah tuan-tuan, masjid kita ni selesa, dekat dengan rumah kita, kemudian imarah pula dengan program-program ilmu. Mainlah kita jadi ahli masjid, khususnya di masjid kita ni tuan-tuan. Kalau kita nak pergi ke mana-mana pun tuan-tuan, nak travel, nak balik kampung ke mana-mana tuan-tuan, pastikan bila masuk waktu semayang, berhenti semayang selesai hak tu dulu. Inilah antara yang kita nak bawa sempena dengan Ma'al Hijrah tahun baru 1444 Hijri ini tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi pesan kepada kita ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah di hari akhirat nanti. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang itu yang mana hatinya terpaut dengan masjid. Bila muazzin azan, dia mesti nak mai masjid, nak mai surau, nak semayang. Sebab apa? Dia faham orang yang dekat dengan masjid, dengan surau, orang ini ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkara yang kedua dalam hijrah yang Nabi buat ialah Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni siapa? Orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansar ni siapa? Penduduk asal di Madinah. Tuan-tuan, bila Nabi SAW diberitahu, orang Madinah tahu Nabi nak mai di Madinah ni, Nabi nak hijrah, penduduk Madinah seronok sangat tuan-tuan. Setiap hari mereka keluar ke padang, duk tunggu bila Muhammad nak sampai ni. Anak-anak dara, wanita duduk di atas loteng rumah, duk tengok sayur jauh memandang. Mana Muhammad? Mana satu Muhammad ni? Tuan-tuan, apabila saat yang dijanjikan Nabi daripada Quba, bila Nabi sampai di Madinah, penduduk Mekah tuan-tuan, penduduk Madinah seronok sungguh. Mereka bernasyid. Nasyid apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tuan, mereka seronok selawat pada Rasulullah sebab Rasulullah nak mai tempat kita ni tuan-tuan. Muslimin muslimat, Nabi ajak apa kepada kita tuan-tuan? Mailah pakat-pakat kita bersatu, pakat-pakat kita jangan bergaduh sama-sama kita. Sesama adik-beradik jangan bergaduh. Dengan ipar duai jangan bergaduh. Dengan mak ayah kita jangan bergaduh. Sebab bila bergaduh adik-beradik, bila bergaduh dengan mak ayah, inilah yang menyebabkan rahmat Allah makin jauh dalam rumah tangga kita tuan-tuan. Berkat tak ada dalam rumah kita sebab kita suka bergaduh. Tuan-tuan, perangai jahiliyah. Ada satu peperangan Al-Basus di antara dua kabilah Bani Bakar dan Bani Taghlib. 40 tahun bergaduh. Bergaduh pasal apa? Unta betina. La ilaha illallah. Pasal itu je 40 tahun bergaduh. Janganlah kita bergaduh tuan-tuan, kerana orang yang memutuskan tali silaturrahim, mereka tak masuk syurga. Jangan kita putuskan silaturrahim. Orang yang menghulurkan salam kemaafan, orang yang jadi jambatan orang lain berbaik-baik, orang ni dapat pahala tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan sesama ahli qaryah, ahli masjid kita ni, hak ni kita jangan bergaduh sama-sama kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sayang ke tidak sama-sama ahli jemaah ni? Sayang ke tuan-tuan? Kalau sayang tuan-tuan, saya nak minta seminit je, boleh tak seminit? Boleh no seminit. Tuan-tuan tolong pandang muka sahabat sebelah sat. Tengok muka sahabat-sahabat sebelah. Tengok mata ke mata. Tengok tuan-tuan, tengok siapa yang tak buat pendek umur.
Puan-puan Najah pun di belakang buat, tengok muka kawan sebelah, tengok mata ke mata, kita lawan. Kita lawan, tengok mata, siapa kelip mata dulu dia kalah. Okey tuan-tuan. Cepat, seminit tuan-tuan. Kelip mata, tengok tuan-tuan. Tengok. Tuan Nazir pun kenal juga. Okey. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan. Okey, dah puas tengok dah. Sekarang ni pegang pipi kawan-kawan, pegang pipi. Tuan-tuan, pegang tuan-tuan. Siapa tak pegang, malam ni, tu dia. Sambil pegang sebut, saya sayang awak. Tuan Haji Sporting ni, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saja selingan. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Ni, kita ni, semua ni, dalam masjid ni, kita ni semua nak masuk syurga sama-sama tuan-tuan. Kita nak masuk syurga sama-sama, bukan seorang-seorang. Ni tuan-tuan, bila masuk syurga nanti tuan-tuan, tolong tuan-tuan kalau tengok kita tak ada dalam syurga, bila tengok kawan-kawan kita tak ada dalam syurga nanti tuan-tuan, tolonglah angkat tangan rayu kepada Allah. Ya Allah, kawan-kawan aku dulu tuan-tuan semayang dengan aku di Masjid Gicing, ya Allah. Buka sama-sama puasa dengan aku, ya Allah. Tarawih dengan aku, ya Allah. Qiyamul Lail dengan aku, ya Allah. Tiba-tiba hari ni aku tak jumpa dalam syurga ni, ya Allah. Tang mana dia, ya Allah? Kalau dia duduk dalam neraka, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Tolong, ya Allah. Atas dunia dulu dia orang saleh, ya Allah. Tolonglah bawa dia masuk dengan aku dalam syurga ini, ya Allah. Tuan-tuan, inilah berkat kita bersahabat dan kita berkasih sayang. Kita nak sampai syurga. Karena itu tuan-tuan, kita bila bersahabat dengan orang yang baik-baik ini tuan-tuan, syukur banyak-banyak. Sebab apa tuan-tuan? Ni kawan-kawan ni lah tuan-tuan yang peringatkan kita ni. Ni ceramah kita ni yang malam ni ramai ni sebab kawan-kawan tolong forward WhatsApp poster tu. Tapi yang lebih utama malam ni yang ramai bukan kerana penceramah, kerana makan. Kerana tu Tuan Haji, saya setuju Haji. Saya sebut kat Masjid Surau, kita kena tukar sikit. Banner kita jangan sebut ceramah, kita sebut macam ni. Malam ini ada jamuan makan lembu akikah. Penceramah disediakan. Kita buat gitu. Selalu kita kata, malam ini ceramah perdana oleh ustaz sekian-sekian. Jamuan disediakan, kita tukar. Malam ni ada kari kepala kambing, penceramah disediakan. Gitu. Alhamdulillah. Kerana apa? Tuan-tuan, kita hidup tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan, kita hidup berapa lama tuan-tuan? Ada dengar lagi ke orang hidup 100 tahun? Jarang-jarang. Kadang-kadang tuan-tuan kita sign nak pencen 60 tuan-tuan. Duk kira-kira dah gratuity dapat berapa, ni dapat berapa. Akhirnya 3 bulan sebelum pencen kita mati dulu tuan-tuan. Akhirnya orang rumah makan duit kita tuan-tuan. Orang rumah tak apalah, suami tuan-tuan dia ni makan. Kan? Tuan-tuan, maknanya apa? Hidup ni tak lama. Dah bila tak lama, kalau nak bergaduh, ya Allah, rugi dah tuan-tuan. Rugi masa kita bila bergaduh, dan yang paling penting, mengundang dosa dan mengundang bahana. Allah tarik keberkatan rumah tangga kita. Tak payah bergaduh dah tuan-tuan yang rahmati Allah. Bila tengok adik-beradik kita lebih sikit pada kita, alhamdulillah, yang berjaya tu adik kita. Yang berjaya tu abang kita, bukan orang lain pun. Abang kita pakai Velfire, kita duk kanch lagi, tak apalah. Abang pun musim-musim cuti bawa lah adik-beradik naik sama. Maknanya begitulah timbal baliknya. Kerana itu tuan-tuan, Allah Ta'ala telah bahagikan rezeki kita ni, semuanya ada, pakat-pakat ada. Ada benda yang saya dapat, tuan-tuan tak dapat. Ada benda yang tuan-tuan tak dapat, saya tak dapat. Begitulah. Maknanya Allah Maha Kaya, Allah agih kepada kita rezeki dia tak sama. Dan tuan-tuan, rezeki Allah ni dia tak terhad sampai atas dunia, dia melewati sampai hari akhirat nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan, 24 jam dan 7 hari seminggu kita kena set yang setiap hari kita nak kumpul pahala, kita nak jadi orang
yang memberikan kebaikan kepada orang lain, dan tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya kira itulah beberapa perkara-perkara penting yang kita nak bawa balik pada malam ini. Khususnya tuan-tuan dan puan, kita nak jaga keluarga kita. Tuan-tuan, Nabi kita ni tuan-tuan, saya nak cerita, ya Allah, Nabi kita hebat tuan-tuan. Dalam satu riwayat, Aisyah cerita, ketika mana Aisyah berada dalam keadaan period haid, Nabi kita pergi letak kepala atas riba Aisyah, dan Nabi SAW baca Quran. Maknanya tengok bagaimana Nabi menyantuni isteri Nabi SAW. Dalam riwayat kata, Nabi tanya khabar isteri-isteri Nabi ni setiap hari selepas solat asar. Selepas solat asar, Nabi tanya khabar setiap hari isteri Nabi. Tuan-tuan haji tanya khabar ke tidak isteri setiap hari, Tuan Haji? Tak jawab ni, nampak macam tak tanya ni. Kan? Jangan selalu tuan-tuan setiap hari kena WhatsApp lah, tanya apa khabar, makan ke tak lagi. Mesti berbunga-bunga hati isteri kita tu tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Nabi tak terasa hati dengan isteri. Satu cerita tuan-tuan. Ada seorang isteri Nabi, Zainab. Pada satu hari dia buat mai makanan ke rumah Aisyah. Pada waktu tu Nabi duduk di rumah Aisyah. Bila Zainab buat mai makanan ni, madu kepada Aisyah buat mai. Aisyah ni tuan-tuan, ialah dengan sifat yang kita boleh belajar. Aisyah ni bila pembantu Aisyah pegang pinggan Zainab tadi ni, Aisyah radhiyallahu anha pergi pegang tangan pembantu tadi ni, macam rentaklah ayat macam itulah ya, sampai jatuh pinggan tu pecah. Sedangkan pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi ni ada rumah Nabi waktu tu. Tuan-tuan, maknanya kalau kita, ya Allah, kawan-kawan kita ada di rumah ni, tiba-tiba ada perang dingin pula. Tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Nabi kata, puan kamu terasa hati tu, maknanya puan kamu jealous, macam itulah. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat minta maaf, minta maaf, macam itulah ayat dia. Maksudnya, lepas tu Nabi SAW angkat kutip pinggan tu tuan-tuan. Nabi minta pinggan baru, Nabi angkat pegang makanan tu tadi tuan-tuan. Nabi tak kata perkataan yang tak elok pun kepada Aisyah ataupun kepada isteri Nabi yang lain, itulah Zainab. Tengok betapa hebatnya Rasulullah SAW ya, jadi pendamai, tak mau jadi bergaduh di antara satu dengan yang lain. Ini mulianya, hebatnya sifat Rasulullah SAW, khususnya nak menjaga hati orang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, pakat-pakat kita jaga keluarga kita. Yang terakhir, tuan-tuan, Nabi ajak kita dalam riwayat, tengah-tengah malam bila nak bangun qiyamul lail, Nabi ajak ambil air sedikit, percik ke muka isteri. Isteri pula ambil air sikit, percik ke muka suami untuk qiyamul lail sama-sama. Tuan Haji selalu ke buat macam ni, lawan percik ayak ni? Puan Hajah, tanya Puan Hajah belakang, Tuan Haji pernah buat gitu tak? Kalau tak buat tuan-tuan, sebagai tanda malam ni ceramah kita ni nak bagi berkesan elok amal, malam ni pukul 4 pagi kena lawan percik ayak tadi. Boleh no? Untuk qiyamul lail. Perempuan kalau percik kali pertama Tuan Haji tak bangun lagi, ambillah gayung atau baldi, curah tu. Jadi nak ceritanya apa? Tengok Rasulullah SAW ajar hubungan kita dalam suami isteri untuk kita saling santun menyantuni, sebab kita ni nak jadi suami isteri sampai syurga. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala cerita tuan-tuan, dalam syurga bila kita berimpun dengan keluarga kita tuan-tuan, kita cerita balik apa yang kita buat atas dunia tuan-tuan. Makan kedai Pak Wan ke, makan derian tu ke tuan-tuan, kita cerita balik apa yang kita buat atas dunia tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tentunya lah kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai malam ni tuan-tuan,
kita kena pegang slogan. Slogan apa? Kita nak masuk syurga sekeluarga. Jadi terima kasih banyak Tuan Haji Zahari, Nazir kita dan seluruh jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, atas pertemuan malam ini. Saya doakan seluruh warga Masjid Al-Ma'mur, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkatan, Allah Ta'ala berikan kesihatan untuk terus kita jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan Masjid Al-Ma'mur inilah yang akan jadi saksi kita di depan Allah. Kita ini hamba Allah yang menjaga salat, kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Yang kurang kesalahan itu saya minta ampun dan maaf atas kesalahan saya. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat dan halal, dan Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat, zuriat keturunan kami orang yang mendirikan salat, dan Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Engkau terimakanlah doa-doa kami, ya Allah. Wahai Allah, ada jemaah kami ketika ini, ya Allah, yang sedang diuji dengan sakit, ya Allah, yang sedang diuji dengan musibah, ya Allah. Engkau berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Engkau berikanlah jalan keluar kepada mereka dalam setiap masalah yang dihadapinya, ya Allah. Wahai Allah, Engkau pertautkanlah silaturahmi di antara kami, ya Allah. Engkau pertautkanlah ukhuwah Islam sesama kami, ya Allah. Mudah-mudahan dengannya, ya Allah, ia akan menjadi jalan kepada kami untuk masuk syurga-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.